Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma InsyaAllah hari ini kita akan start daripada surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yang merupakan permulaan juzuk ke-28 iaitu surah yang dimulakan dengan qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Tujadiluka, daripada situlah datangnya mujadalah ataupun mujadilah nama surah. Tertib surah ini ialah ke-58, bilangan ayatnya 22. Ini pun termasuk dalam surah Madaniyah. Bilangan paragrafnya ada 3 sahaja. Terlebih dahulu kita tengok mesej utamanya iaitu propaganda orang-orang munafik yang dilakukan secara sulit boleh memecah belahkan masyarakat Islam dan melemahkan negara. Baik, paragraf yang pertama daripada ayat 1 hingga 4. Hududullah perlu dijaga dalam keadaan berlaku zihar terhadap isteri. Yakni cerita tentang hukum zihar lah di sini. Kemudian paragraf 2 daripada ayat 5 hingga 13. Al-munafiqun al-muhaddun, aktiviti orang-orang munafik yang menentang pemerintahan Islam. Paragraf 3 ayat 14 hingga 22. Berita gembira tentang kemenangan Hizbullah dan kegagalan Hizbus Syaitan. Itulah secara kasarnya kandungan surah Al-Mujadilah. Untuk kita lihat dengan lebih terperinci sedikit, boleh tengok seterusnya, iaitu daripada zaman diturunkan. Baca Umar. Zaman diturunkan. Surah Al-Mujadalah diturunkan selepas surah Al-Ahzab, sekitar bulan Zulhijjah tahun ke-5 Hijrah. Pada masa itu orang-orang munafik sibuk sekali membuat propaganda memburuk-burukkan pribadi Rasulullah dan hubungan kekeluargaan baginda. Antaranya ialah mereka mengheboh-hebohkan soal perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab, bekas isteri Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat baginda. Kira-kira setahun kemudian turun pula surah An-Nur yang mengandungi fitnah dan tuduhan berzina oleh orang-orang munafikin terhadap salah seorang sahabiah Rasulullah. Orang-orang munafik berusaha sedapat mungkin melalui propaganda jahat seperti itu untuk memecah belahkan dan melemahkan saf-saf Islam. Zihar, salah satu adat resam nama jahiliyah ialah zihar. Ia adalah satu bentuk penceraian yang tidak ada ruang dan peluang lagi untuk seseorang suami merujuk kembali kepada isterinya. Caranya ialah si suami mengumpamakan isterinya dengan belakang ibunya dengan tujuan dan niat mengharamkan isterinya kepada dirinya sendiri buat selama-lama. Salah satu peristiwa besar yang berlaku pada ketika itu ialah Khawlah binti Tha'lab diceraikan oleh suaminya yang sudah tua secara zihar. Khawlah berdoa dan mengadu halnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai jawapan, Allah telah menurunkan hukum zihar kerananya. Orang-orang yang melakukan zihar diingatkan supaya membayar kafarah sebagai penebus untuk dapat kembali bersama isteri demi meneruskan kehidupan keluarganya. Berkaitan surah Al-Mujadalah dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Hadid terdapat perintah supaya berjihad dengan harta dan jiwa raga dalam menentang musuh-musuh dari luar untuk menegakkan keadilan dan keamanan. Di dalam surah Al-Mujadalah ini pula diberikan pengenalan tentang orang-orang munafikin yang merupakan musuh-musuh dari dalam. Mereka dikatakan Hizbus Syaitan dan sifat-sifat mereka disebut secara terperinci. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah ini terdapat perbandingan di antara dua golongan manusia yang disebut sebagai parti Allah, yakni Hizbullah ayat 22, dan parti Syaitan, yakni Hizbus Syaitan ayat 19. 2.
Di dalam surah ini dinyatakan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, yakni muhaddun, pasti akan hina. Ayat 5 dan 20. Dan keadaan orang-orang yang kasih kepada Allah dan Rasulnya, yakni muwaddun, pula sebaliknya. Ayat 22. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan ikhlas hati tidak akan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, walaupun mereka terdiri daripada keluarga yang hampir. 3. Di dalam surah ini disebutkan secara khusus tentang propaganda dan bisikan jahat sesama orang munafik. Orang-orang munafik walaupun dilarang terus mengadakan pertemuan sulit dalam melakukan dosa dan menderhakai Rasul. Ayat 7. Orang-orang Islam dilarang daripada melakukan dosa dan menderhakai Rasulullah dalam majlis-majlis yang sulit seperti dilakukan oleh orang-orang munafik. Ayat 8. Walau bagaimanapun orang-orang Islam dibenarkan mengadakan majlis-majlis yang sulit atau berbisik-bisik sesama mereka untuk maksud baik dalam perkara-perkara kebajikan dan ketakwaan, yakni bir dan taqwa. Ayat 8. Umat Islam dimaklumkan bahawa tujuan orang-orang munafik yang berbisik-bisik dan mengadakan majlis-majlis sulit mereka ialah untuk mendukacitakan orang-orang beriman. Itu adalah salah satu perancangan jahat syaitan. Ayat 10. Itulah secara kasar apa yang tersebut di dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Mujadalah, kalau kita baca begitu, ada juga orang sebut begitu kan, bermakna itu masdar daripada jadala yujadilu mujadalah. Kalau kita kata mujadilah, bermaknanya isim fa'il daripada jadala yujadilu mujadalah, mujadilah. Begitu kalau untuk perempuan. Jadi orang yang bersoal jawab dengan Nabi SAW dalam cerita ni, dalam kisah peristiwa zihar ini, ialah seorang perempuan. Sebab itu dinamakan mujadilah. Untuk perempuan tu mujadilah. Sebab orang perempuan yang tanya Nabi SAW. Orang perempuan yang tanya Nabi SAW. Sebab itulah dikatakan mujadilah. Kalau kita baca mujadilah lah, bermakna begitu ya. Perbuatan soal jawab dengan Nabi itu mujadalah. Nabi pun jawablah daripada dua pihak tu. Itu dipanggil mujadalah. Perempuan yang mula bertanya tu mujadilah. Ni cuba tengok, kalau kita tengok kepada ayat pertama dia tu, tujadiluka fi zawjiha. Ni tujadiluka. Jadi lebih sesuainya kalau kita kata mujadilah. Sebab apa? Sebab dia yang menyoal Nabi, yang tanya Nabi. Perempuan itu, Nabi SAW tak jawab, senyap dia. Ini menunjukkan Nabi SAW itu dalam bab-bab hukum ni, dia tidak sewena-wena. Semuanya hukum datang daripada Allah, dan di situ juga menunjukkan tauhid hakimiyah Allah. Tauhid hakimiyah Allah. Nabi SAW hanya menyampaikan hukum Allah, terutamanya dalam perkara yang sudah menjadi adat resam, sudah berakar umbi dalam masyarakat. Jadi nak cabut tu kena kuatlah, biar diyakini oleh semua bahawa ini daripada Allah, perintah Allah, bukan daripada pihak dia sendiri. Jadi bila ditanya tu, inilah cerita zihar ini. Tanya tu tentang apa? Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Jadi tentang orang-orang yang melakukan zihar terhadap isteri-isteri mereka. Melakukan zihar tu seperti yang kita telah nyatakan di sini dalam nota ni,
satu adat resam, ataupun kita boleh kata satu bin'ah yang diada-adakan oleh orang-orang kafir Mekah. Dia jadi budaya dia, padahal asalnya tidak begitu. Tapi jadi hukum tetap. Sebenarnya zihar itu adalah satu bentuk perceraian. Seseorang pada masa jahiliah itu dia nak cerai isteri dia, maksudnya buat selama-lamanya. Tak mahu baik dah dengan isteri dia. Ini satu bentuk perceraian. Perceraian secara orang panggil kinayah, secara kinayah, kiasan, secara kiasan. Apabila seseorang itu menyamakan isteri dia dengan mak dia, mak dia pada dasarnya, kemudian hukum itu pergi kepada orang lain jugalah, iaitu perempuan-perempuan mahram, seperti adik-adik dia, anak saudara dia dan sebagainya. Tapi asalnya mak lah. Apabila seseorang itu dia tidak sebut dalam bentuk cerai, aku cerai kau dengan 3 talak, tidak. Tapi cerai dia tu kira-kiranya lebih berat lagi lah daripada talak 3 tu kira-kiranya dalam kepercayaan mereka. Apabila dia kata kau bagiku seperti belakang ibuku, itu asalnya dia sebut anti alayya ka zahri ummi, anti alayya ka zahri ummi, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Kau kepadaku seperti belakang ibuku. Maknanya ibu kan, orang jahiliah pun dia terima, dia tahu tak boleh mengadakan hubungan seks. Itu satu keaiban, satu kesalahan besar lah. Dengan ibu mereka pun terima. Jadi bila mereka kata kau kepadaku itu seperti ibuku, bermakna kau haram buat selama-lamanya. Seperti ibuku tidak akan pernah, tidak akan ada masanya jadi halal sebagai isteri, untuk digauli sebagai isteri sampai bila-bila tidak ada. Jadi maknanya ini satu bentuk pengharaman isteri ke atas diri dia. Pengharaman tu selama-lamanya lah. Dan ini satu bentuk kiasan, bahasa kiasan kepada cerai. Maknanya aku ceraikan kamu selama-lamanya. Begitu. Itu maksudnya asal zihar itu. Jadi cuba kita tengok di sini pun ada tulis dah. Tidak ada ruang dan peluang lagi untuk seseorang suami merujuk kembali kepada isterinya. Begitu. Jadi adat mereka itu begitu caranya. Jadi si suami kata mengumpamakan isterinya dengan belakang ibunya. Belakang ibunya. Sebenarnya tidak khusus dengan belakang. Depan pun sama, tidak khusus dengan belakang. Tapi biasanya diucapkan begitu, dengan tujuan dan niat mengharamkan isterinya kepada dirinya sendiri buat selama-lama. Jadi bila begitu berlaku di zaman Nabi SAW, di mana seorang sahabiyah bernama Khawlah binti Tha'lab dicerai oleh suaminya yang sudah tua secara zihar. Itu berlaku. Secara zihar. Bukan cerai biasa, aku cerai 1 talak, tidak. 3 talak kan, tidak. Tapi secara zihar. Secara zihar tu dia kata begitulah. Zahirnya perkataan cerai itu tidak ada. Jadi Khawlah berdoa dan mengadu halnya kepada Allah dan Rasulnya. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang perempuan tu Khawlah tu lah, binti Tha'lab tu, yang mengadu halnya kepada Allah, kepada engkau. Jadi Nabi SAW tidak jawab dia. Itulah yang kita sebut tadi dalam bab hukum ni, terutamanya hukum yang sudah jadi berakar umbi dalam masyarakat. Nabi SAW akan dia tunggu wahyu. Jadi ni wahyu ni mari cerita Allah sudah dengar. Apa hukumnya? Seperti tersebut di dalam surah Mujadilah inilah.
Sebagai jawapannya, Allah telah menurunkan hukum zihar kerananya. Orang-orang yang melakukan zihar diingatkan supaya membayar kafarah. Dia tidak jadi haram. Sebagai penebus untuk dapat kembali bersama isteri demi meneruskan kehidupan keluarganya. Jadi ini satu cara Islam nak mencabut sampai ke akar umbi adat resam atau bid'ah orang-orang kafir di zaman jahiliah. Antaranya tak boleh kahwin dengan bekas anak angkat. Itu sudah ada dah. Kita tengok di dalam surah Ahzab. Antaranya lagi apa? Ni. Bagi mereka kalau zihar tak boleh balik dah, tak boleh baik dah, kelik baik dah tak boleh. Sampai selama-lamanya putus hubungan. Jadi sedihlah. Sedihlah. Si isteri itu pun tahu suami dia tu sudah tua. Kesianlah ke dia. Orang perempuan kan lembut. Padahal kenapa sampai begitu kata tu? Itu satu perangai orang lelaki juga. Ketika marah tu, dia jadi kata tu lebih-lebih. Lepas tu isteri ni kesian lah pada suami tu. Sebab apa? Siapa nak uruskan makan minum dia? Hidup dia susah. Tetapi adalah tu hal tu. Itulah kita bercakap ni senang. Orang yang hidup dalam hidup semasa tu yang menghadapi masalah tu, dia adalah tu. Jadi hikmat Allah yang berlaku begini untuk kita. Jadi sahabat-sahabat itu pun tidak semuanya jadi kuat, sabar, tinggi kesabarannya, tidak semua begitu. Jadi macam-macam ada tu. Faedahnya untuk kita. Jadi si isteri ni ialah dia tahu suami dia tu baik, bagus, cuma ada tak kena jadi nak marah tu lebih-lebih tu jadi kata begitu. Jadi kesian kepada dia pula kesian. Jadi maksudnya dia tahulah suami dia tu orang bagus, cuma yang terlanjur begitu nak buat macam mana. Kalau mengikut cara adat mereka tak boleh lah. Hubungan suami isteri tak boleh lah. Jadi Allah jawab orang-orang yang melakukan zihar di kalangan kamu terhadap isteri-isteri mereka, ma hunna ummahatihim. Kena tahu isteri-isteri ni kok mana-mana pun tidak ibu, tak boleh jadi ibu. Dengan kita kata seperti begitu pun tidak jadi ibu, itu hakikat sebenarnya. Kita kata isteri kita seperti ibu, jadi ibu ke? Ibu-ibu ni ialah yang melahirkan mereka. Itu ibu. Mereka sudah ada. Macam mana isteri dia nak lahirkan dia? Tak ada, timbul dah masalah tu. Jadi ibu-ibu ni yang melahirkan mereka. Jadi isteri tadi melahirkan dia ke? Tidak. Dan tidaklah. Lepas tu yang orang duduk pakai itu bid'ah. Yang dipegang dengan kukuh, dengan kuat oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Dan itu tidak betul. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Itu tidak betul. Dusta semua atas nama agama. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Cuba tengok tu. Di akhir-akhir ayat tu dia sebut sifat Allah kan. Afu, pemaaf Tuhan. Ghafur, pengampun. Jadi maknanya itu satu kesalahan. Boleh Allah ampunkan. Mana ada kelonggaran, dan di situ ada kelonggaran lah. Jadi macam mana orang-orang yang melakukan zihar terhadap isteri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka menyesal. Nak kelik baik lah, nak kelik baik. Manusia ni begitulah, kita cerai itu sedaplah. Lepas tu menyesal lah. Balik tu, balik ni pun menyesal. Fikir macam-macam fikir. Mula-mula tu, ya begitulah. Itu sebelah pihak tu bagi, itu sebelah pihak tu bagi hak perceraian, hak menceraikan. Kalau bagi kedua belah pihak, lagi cepat, lagi banyak berlaku perceraian. Tu sebelah tu. Biasalah kita dengar lah, terutamanya orang ada pengalaman di mahkamah syariah tempat kita ni. Oh, lelaki ramai, kebanyakan lelaki tak mahu cerai isteri dia. Susah nak cerai. Susah. Berapa kali panggil pun tak mahu cerai. Maknanya tak mahu. Payahlah nak bagi.
Kalau kita bagi kedua-dua, yang ni tak mau, yang tu mau. Sebagaimana undang-undang orang putih, undang-undang barat yang kita duduk, masyarakat kita nampak bagus sangat tu. Hakikatnya boleh juga. Isteri boleh cerai suami, sebab dia nak sama rata lah. Sama. Jadi kahwin tu maksud asalnya untuk kalau bolehnya kekal buat selama-lamanya. Sampai matilah. Itu kehendaknya. Itu pilihan teman hidup tu, orang panggil teman hidup tu. Bukan nak cerai. Sebab itulah hikmah Islam ni sebelah pihak saja dia bagi. Tidak dua belah pihak. Supaya lebih selamat lah daripada perceraian tu. Sebab perceraian macam-macam boleh berlaku akibat perceraian. Kemudian kalau dari segi hukum dunia ni dia tak jelas lah. Kalau kita hukum Islam ni lebih istimewa dalam bab ni, dalam bab lain pun sama juga. Iaitu kalau cerai sekali boleh rujuk. Baik, kalau hukum tu cerai sekali, apa bezanya dengan cerai 3 kali, cerai 5 kali? Nah, apa bezanya? Sudah tak tahu. Sudah tak tahu. Boleh? Boleh kahwin balik. Jadi kena mas kahwin lain lah. Padahal kadang-kadang pertengkaran tu biasa berlaku sehari dua, dia boleh sejuk lah. Kena mas kahwin lain pula, suku sakat pula, duit lain pula. Kan susah tu, bebanan juga. Sedangkan boleh rujuk lagi. Itu kan ada kelebihan. Tapi ada hak dia. Kalau jahiliah dulu 100 kali cerai boleh lagi. Itu tak boleh lah. Jadi melampau pula, mempermain-mainkan perempuan pula, hak dia. Jadi setakat 3 kali. Begitu. Jadi yang ni tak berlaku ni sebagai perceraian. Mana Islam membatalkan perceraian secara zihar ini tak betul. Ini adalah perkara yang diada-adakan oleh orang kafir Quraisy, orang Arab. Jadi Tuhan bagi jalan. Bagi jalan macam mana? Kalau berlaku begini, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Kena merdekakan seorang hamba dulu sebelum mereka bersentuh-sentuhan. Sebelum mereka bersentuh-sentuhan. Jadi itu Allah nasihatkan begitu. Kalau tak dapat, tak ada hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli an yatamassa. Cuba tengok. Sebelum bersentuh-sentuh. Kena ni puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh senggan berturut-turut, kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa. Kalau tidak kena berturut-turut. Kalau terpisah sehari, kena start semula. Itu dendanya, hukumannya. Faman lam yastati', kalau itu pun tidak dapat, dia kena ada kafarah juga. Betul, tidak jadi putus buat selama-lama seperti di kepercayaan jahiliah tu, tapi dia ada kafar sebagai pengajaran kepada kita. Jangan main-main, jangan mudah-mudah nak kata, jangan ikut cara jahiliah. Jadi kalau tidak mampu juga, bagi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin bagi makan. Itulah ceritanya. Itu orang panggil cerita tentang zihar. Kemudian banyak lagi perkara-perkara lain yang disebutkan di sini, seperti kita telah baca tadilah. Kemudian najwa disebut, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Setiap bisikan, percakapan secara sulit, secara sembunyi-sembunyi, kalau katakanlah 3 orang lah, antara 3 orang, yang keempat tu kena ingat Allah ada. Kalau 4 orang duduk bincang secara sulit, bisik-bisik tu, yang kelimanya Allah, dan begitulah seterusnya. Nak ceritanya jangan duduk bisik-bisik, duduk merancang sesuatu yang tidak baik. Allah SWT tak bagi macam tu. Dia asal benda-benda besar-besar, benda-benda bahaya-bahaya tu dia rancang begitulah secara sulit dulu. Nak bunuh orang ke, nak apa ke, rancang dulu. Jadi itu tak boleh. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu belaka, tahu semua. Kamu duduk di mana, buat cerita macam mana, rancang macam mana, Allah tahu.
Kalau boleh bukan tak boleh, bincang secara sulit, secara tertutup, secara tersembunyi. Tapi ni di dalam dua ayat ni, idza tanajaitum fala tatanajau bil ithmi wal udwan. Yang dilarangnya nak buat dosa, duduk bincang. Yang dilarangnya nak menceroboh hak orang, derhaka kepada Rasul. Itu tak boleh. Tapi yang boleh watanajau bil birri wat taqwa. Boleh itu. Kalau bincang senyap-senyap, biasalah. Terutamanya suami isteri yang ada anak aman, bincang mana-mana. Senyap-senyap, orang lain tak tahu. Itu dipanggil najwa lah tu. Najwa yang dibolehkan. Rancang nak bincang macam mana kita nak buat anak kita yang ni, anak kita ni ada masalah, macam mana kita nak buat. Jangan bagi tahu dekat orang. Malu kalau orang tahu. Orang tak tahu cerita ni, kita saja yang tahu. Lepas tu kita nak buat macam mana? Rancang. Ataupun kalau kita ada duit, harta yang banyak, pergi berjumpa dengan orang alim, bincang. Apa sepatutnya saya buat yang paling baik untuk saya? Dengan harta 1 juta ini, apa sepatutnya saya buat? Pergi bincang senyap-senyap. Lepas tu bagi ke derma, kebajikan secara senyap-senyap. Begitu. Itu boleh. Boleh bincang secara sulit. Ataupun pihak kerajaan, pemerintah, secara sulit bincang. Beberapa kepala saja bincang. Untuk nak buat sesuatu yang baik. Boleh bincang, itu tidak salah. Bincang tentang negara ke, tentang keluarga ke, tentang apa pun boleh. Tetapi albir wat taqwa. Kalau al-ithmi wal udwan itu tak boleh. Tak boleh. Jadi orang-orang munafik, orang kafir itu duduk merancang duduk bisik-bisik, tapi dengan maksud itulah. Dengan sebab itu hasbuhum jahannam. Neraka jahannam lah balasannya. Fabi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau buat baik, itu mana kita akan bertemu Tuhan juga, Allah akan balas juga. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Itu dalam. Kamu akan dibangkitkan. Jadi bila dibangkitkan menghadap Tuhan, tidak saja-sajalah kebaikan yang kamu buat tu. Maksudnya dia akan balaslah sesuai dengan kebajikan yang kamu buat itu. Lepas tu dalam ni juga banyaklah, kalau kita nak secara terperinci setiap satu ayat tu, banyaklah. Dia bukan cerita mujadilah saja tadi. Itu di permulaannya satu bahagian. Tema utama, salah satu tema utama dalam surah ni ialah mujadalah tadi, ataupun perempuan mujadilah tu. Tetapi banyak lagi perkara lain di celah-celahnya, tentang adab majlis dan sebagainya, tentang kelebihan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang beriman itu angkat darjatnya lebih daripada manusia-manusia lain yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu pula ada darjat-darjat lain pula yang menyebabkan dia itu jadi lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman biasa. Ini nak menunjukkan kelebihan ada ilmu tu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu secara mendalam apa yang kamu buat. Kamu belajar ke apa, kamu beriman ke, sungguh ke tidak, ikhlas ke tidak, Allah tahu. Jadi dengan sebab itu kena perbetulkanlah niat kita tu apa pun. Jadi di sini menunjukkan orang yang berilmu tu ada kelebihan. Bila ada ilmu barulah boleh jawab apa-apa masalah. Nabi dapat ilmu wahyu, orang tanya dia tak boleh jawab, dia senyap. Tapi dapat apa-apa tu boleh jawab juga. Sebab ada ilmu lah, puncak ilmu tu ada. Begitu kalau tidak Nabi, kita kena ada ilmu. Paling tidak ada tu tak boleh jawab terus pada masa tu pun, tunggu besok saya balik tengok dulu, cek dulu, boleh juga jawab. Buka kitab, ada di dalam almari, buka kitab, boleh baca. Tak baca tu kena ada ilmu. Gitu. Dan seterusnya banyak lagi lah yang lain-lain kan. Di sini juga disebut hizbus syaitan.
Hizbullah disebut. Dan orang-orang yang beriman sebenarnya tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah sampai ke dalam hati. Jangan percaya. Jangan percaya dengan musuh Allah. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Jangan. Setakat luar je. Setakat luar. Urusan apa. Begitulah. Seterusnya kita tengok surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Tertib surah ni ke-59, ayatnya 24. Ayat 24, ini termasuk dalam surah Madaniyah lagi. Daripada surah Al-Hadid berterusan sampai beberapa surah ni surah Madaniyah semuanya. Bilangan paragrafnya ada 4. Kita tengok mesej utamanya. Satu, golongan munafik yang menentang Allah, Muhammad dan kerajaan Islam akan menjadi hina. Selalu kita baca kan dalam tafsir yang kita baca di bulan puasa, sebut sentiasa kerajaan, negara. Memanglah Rasulullah ada kerajaan, ada negara. Dia bukan seorang Nabi yang tak ada negara. Dia ada negara. Dan sesuailah dengan kita sekarang ni. Kita hidup ni bernegara. Cumanya bezanya negara Islam dia tu satu kecil asalnya. Jadi semakin luas. Semakin luas. Adapun negara kita orang Islam dulu besar semakin kecil. Banyak tapi tak ada kekuatan, tak ada. Kaya tak ada kekuatan, tak ada haibah, ru'b. Orang kafir takut, tak ada. Itu bezanya. Jadi macam mana kita nak dapat begini banyak kerajaan kita ni, negara Islam ni 50 lebih ni, nak bagi ada power tu macam mana? Kena ikut ni, balik semula lah kepada Quran. Selagi tak balik kepada Quran tak akan dapat. Jadi panduan ni bukan untuk kita individu saja daripada Quran ni, sampai ke peringkat bernegara. Hubungan antara bangsa pun ada. Nak jadi rakyat yang baik dalam sebuah negara macam mana? Nak menentang kerajaan boleh ke tidak? Boleh. Tapi derhaka kepada negara tak boleh. Derhaka kepada negara tak boleh. Jatuh kerajaan jatuh boleh. Tapi berusaha menjatuhkan negara tak boleh. Semua ada dalam Quran. Itu yang pentingnya kita kena belajar. Sebab selalu sebut kerajaan, kenapa ni? Memang ada ancaman kerajaan ini. Kalau tak kena jaga, begitulah jadi semakin hancurlah. Kita tengok dulu Pakistan. 2, Pakistan Timur, Pakistan Barat. 3 Pakistan Barat. Tak ada dah jadi Bangladesh. Walaupun Islam juga, tapi pecah lah. Indonesia misalnya. Timur Leste itu dulu dalam Indonesia. Orang pecah. Jadi merdeka. Suku jadi. Itu masalahnya. Macam mana Islam dulu, Nabi dulu Madinah. Kecil. Sebuah negara kecil sangat. Tapi akhirnya jadi begitu. Luas. Wilayah. Kekuasaan Islam. Kita sekarang ni pula tidak begitu. Sebagai contoh je kita tengok tadi lah, semakin terpisah ada, sama-sama kita berkelahi, bala, bertelakah sama-sama kita, sampai ke peringkat perang pun ada berebut sama kita. Itulah. Tengok dulu Iraq tu, pergi serang Kuwait. Dia kata Kuwait tu sebahagian daripada ni. Nak kuasa, nak luas lagi. Dia tu luar dah. Yang kawan tu kecil saja. Akhirnya perang. Musuh ambil kesempatan. Hancur jadinya. Dulunya kuasa tentera yang kuat Iraq, habis hancur. Itulah benda. Kalau berkelahi sama sendiri, macam itulah jadi. Berkelahi daripada peringkat bawah sekecil sama-sama besar, semua tidak menguntungkan orang Islam. Dia kena orang Islam itu satu padu. Daripada bawah sampai ke atas. Dalam semua perkara. Ni kalau kita tengok ni kan, tak satu padu kita ni banyak perkara. Bagi agama pun, ini pendapat macam ni, ini pendapat ni. Sebab tak pakai ilmu sebenarnya. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Itulah akibatnya kalau pakai ilmu tidak gitu. Dia jadi bersatu. Persaudaraan tu kuat, kukuh. Jadi kena ingat, kenapa dalam tafsir kita selalu sebut kerajaan negara. Memang pun.
Kalau cerita yang zaman Nabi dulu, memang Nabi ada negara pun, memang dia kerajaan pun. Lepas tu, kita sekarang ni sebagai umat dia tak ada negara. Kita ada negara kita, macam mana kita nak jaga negara kita? Kalau dulu Singapura tu dalam Malaysia, dah terpisah jadi negara lain. Contohnya. Tetapi itu semua hal politik. Kena faham lah. Pergi Singapura, masuk pula Sabah dan Sarawak itu satu kejayaan politik juga. Kena ambil kira semua tu, kena tengok. Yang pentingnya orang Islam tu kena fikir, kena sentiasa memikir. Jangan ingat mudah hidup dunia ni pun. Sebab kita nak akhirat tu pun kita kena daripada dunia ni juga. Kalau kita tidak ada kebebasan beragama, susah juga. Nak dapat akhirat, nak buat benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Susah. Dihalang oleh orang kafir. Bila ada negara, sepatutnya bebaslah untuk buat apa ni, ajaran agama, menegakkan agama. Sepatutnya begitulah. Yang kedua, untuk merawat penyakit nifak. Ini satu perkara yang bahaya dalam negara ni. Orang-orang munafikin perlu tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Ini kalau kita kira hak semasa ayat ni turun di zaman Nabi SAW. Jadi Al-Quran ini serampan dua mata lah. Satunya zaman Rasulullah itu sendiri, yang Rasulullah hadapi. Yang keduanya untuk umat dia, sebagai panduan untuk umat. Jadi orang munafik ni bila-bila masa saja boleh ada. Orang munafik ni jadi berpakat dengan orang Yahudi. Kalau kita sekarang ni berpakat dengan orang kafir, lebih sayang, lebih mesra dengan orang kafir lagi daripada sesama Islam. Itu pun bahaya juga tu. Kadang-kadang kita nampak munafik ni zaman Nabi saja, tak ada kena-mengena dengan kita. Kalau duduk pukul sama Islam, duduk benci sama Islam, duduk fitnah sama Islam tu, lepas tu mesra dengan orang kafir, ya ada tu. Itulah penyakit kita, penyakit yang sama mari dah tu. Kalau macam tu, orang Islam akan semakin berpecah. Semakin berpecah. Sama Islam ni kata, apa tak kata macam-macam. Kalau orang kafir senyap, tak berani nak kata. Apa cerita ni? Apa ni? Inilah pengajaran untuk kita. Semasa Nabi itu, iyalah, ada munafik zaman dia. Itu sudah selesai dah. Tak ada semua dah. Yang adanya kita sekarang ni. Baik, paragraf 1, ayat 1 hingga 5. Kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh Bani Nadir dan hukuman buang negeri terhadap mereka. Ini Bani Nadir. Ini ada contoh. Nabi SAW ayat dia orang bukan Islam, kena duduk dengan baik. Kalau buat perangai, memecah belahkan masyarakat, merancang untuk mengguling kerajaan, menjatuhkan kerajaan, bersekongkol dengan musuh, ni hukum. Sepatutnya negara Islam di bila-bila masa pun beginilah. Dia kena begini, berani kena buat. Buat negeri, pergi duduk lain lah. Tak mahu duduk sini. Gitu. Orang Bani Nadir ni, Yahudi ni, dia duduk di sekitar Madinah tu lah dulu. Nabi SAW halau dia, buang negeri. Itu boleh dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita kata Nabi ni tidak berpolitik macam mana? Dulu satu ketika politik pun tak boleh terima orang Islam, kejahilannya. Politik pun, agama dengan politik ni suku-suku kata dia lain-lain, tak ada kena-mengena. Dia tak tengok ke Rasulullah tu halau buang negeri itu sebagai siapa dia tu? Sebagai siapa? Pemerintah itu tidak politik. Politik lah tu. Tapi sekarang ni, kalau politik semasa tu jadi macam lain pula ceritanya. Kita nak politik Islam, politik Nabi. Politik Nabi. Politik Nabi itu boleh diguna bila-bila masa. Kadang-kadang kita tengok pemerintah Islam tu lemah, takut kepada orang kafir. Nabi tidak, dia tidak begitu. Kalau betul-betul bersalah, betul-betul memang kafir ni memang mengancam kita, kedamaian kita, keamanan kita, Nabi telah buang negeri. Satu golongan ramai ni, dan segala harta benda tu jadi kaya orang Islam di Madinah tu. Antara sebabnya harta-harta mereka ditinggalkan. Mereka boleh bawa sebanyak mana, setakat mana yang boleh bawa. Itu hukum Nabi. Barulah takut. Nak duduk dalam negara Islam ya ada cara dia. Negara lain pun begitu sebenarnya, sampai sekarang terima lagi cara macam ni. Tak boleh duduk dalam negeri. Dia kena buat gitu. Itulah yang dilakukan kepada Yahudi Bani Nadir.
Sebab apa dia bersekongkol dengan kafir Quraisy, duduk berancang untuk menghancurkan negara dia sendiri. Sedangkan dia sudah berbaiat. Dia sudah berjanji untuk taat setia kepada pemerintah. Tiba-tiba dia buat kerja macam tu. Kalau duduk dengan baik, tak apa. Tak apa, boleh. Ni negara lah ni. Negara lah ni. Bukan Nabi sebagai orang biasa, ketua parti politik saja ke, ataupun ketua jemaah tertentu. Tidak. Ni ketua negara. Paragraf yang kedua ayat 6 hingga 10, hukum-hukum pembahagian harta faid setelah Banu Nadir dibuang negeri. Ada juga di dalam surah ini. Itu harta faid sebab tidak berlaku perang. Tidak berlaku perang dengan Banu Nadir. Mereka hanya dikepung saja. Takut, kerana takut minta selamatlah, jangan bunuh kami. Kami nak macam mana? Hukumannya kamu keluar. Tinggal tanah air ini. Kamu pergi duduk di lainan. Mereka pun lari pergi duduk di mana? Di Syam. Kawasan Syria sekarang, kawasan Lebanon, kawasan laut jauh. Pergi duduk tempat lain. Maknanya Yahudi itu sedikit demi sedikit semakin tak ada. Semakin tak ada. Di Jazirah Arab. Di apa ni? Hukum faid macam mana? Dia berbeza dengan hukum harta ghanimah. Harta ghanimah dalam surah Al-Anfal telah pun disebutkan macam mana hukumnya. Ini harta faid. Mana kalau dengan musuh tak berlaku peperangan. Musuh mengalah. Musuh mengalah, jadi harta rampasan perang jugalah. Tapi dipanggil faid. Macam mana pembahagiannya dalam surah ini diceritakan. Paragraf yang ketiga ayat 11 hingga 17, arahan kepada orang-orang munafik supaya memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Inilah penyakitnya. Dia tu jadi batu api orang Yahudi ni. Mana-mana pun kalau masyarakat majmuk seperti kita ni, kena berhati-hati. Dia ada orang-orang yang macam ni. Perosak masyarakat, nak memecah belah masyarakat, dan kalau boleh nak hancurkan negara tu, hancurkan negara. Dia ada macam ni. Jadi kita ni kena sentiasa berwaspadalah, berhati-hati, beringatlah, jangan hanyut, jangan duduk tidur. Paragraf 4 ayat 18 hingga 24, seruan kepada golongan munafikin supaya memperbetulkan akidah akhirat dan akidah tentang sifat-sifat Allah. Jadi yang jadi boleh bersekongkol, boleh berpakat dengan orang kafir, boleh baik, boleh mesra, boleh masuk hati dengan orang kafir, itu sebab tak faham ni lah akidah ni. Kalau faham akidah dengan betul, kita akan berlaku gitu. Jadi surah ni mengajak orang-orang munafikin itu perbetulkan akidah. Begitu. Dan akidah tentang sifat-sifat Allah, biar kenal betul-betul. Kemudian seterusnya, untuk lebih terperinci lagi, baca zaman diturunkan. Zaman diturunkan, besar kemungkinan ia diturunkan pada tahun keempat Hijrah selepas kabilah Yahudi Banu An-Nadir dibuang negeri. Berkaitan surah Al-Hasyr dengan surah sebelum dan selepasnya. Setelah mengemukakan sifat-sifat musuh-musuh dalaman negara Islam yang mengadakan perbincangan sulit dengan maksud jahat dan berkomplot dengan orang-orang Yahudi dan lain-lain, di dalam surah Al-Hasyr ini dikemukakan cara-cara merawat penyakit nifaq. Di dalam surah Al-Mujadalah yang lalu, pada ayat ke-14 telah pun dikatakan berkenaan orang-orang munafik bahawa mereka dimurkai Allah. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Di dalam surah Al-Hasyr ini pula didedahkan bahawa orang-orang munafik itu tidak benar dan dusta dalam penafian mereka terlibat menyokong orang-orang Yahudi semasa perang. Ayat sebelah. Di dalam surah Al-Mumtahanah akan datang pada ayat terakhir, orang-orang Islam diperintah dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Cuba tengok sekejap sini. Alam tara ilal ladzina tawallaw. Tawallaw ni melantik orang yang Allah telah murkai mereka. Cuba tengok. Ghadiballahu alaihim. Siapa orang yang dimurkai Allah? Jadi inilah orang panggil tafsir Quran dengan Quran. Al-Maghdubi alaihim dalam Fatihah tu, ni lah siapa? Ni kalau kita baca sejarah, latar belakang dia, Yahudi lah. Jadi orang yang tawallau tu,
Orang-orang munafik yang lemah, iman lemah. Orang macam itulah yang duduk nak buat ketua kepada orang-orang kafir yang diberkai oleh Allah tu. Orang-orang macam itulah. Jadi Tuhan ancam, la tatawallau. Jadi orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu itu termasuklah orang-orang munafik itu maksudnya. Yang duduk sayang sangat, yang duduk nak jaga hati sangat, yang menyebelahi sangat qauman ghadiballahu alaihim. Siapa qauman ghadiballahu alaihim? Al-maghdubi alaihim dalam Fatihah itu inilah Yahudi lah. Kemudian yang dihalau dalam surah ni, yang dihalau itu siapa? Yahudi lah. Yahudi Banu Nadir. Sebab itu surah ni orang panggil juga surah Banu Nadir. Surah Bani Nadir. Sebab apa? Banyak, sebahagian besar daripada kandungannya adalah berkait dengan Banu Nadir, yang merupakan sebahagian daripada penduduk negara Islam yang berjanji taat setia kepada kerajaan. Tiba-tiba perangai macam tu. Baca lagi. Ayat 13. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah ini sebagai perbandingan dinyatakan sifat-sifat para sahabat Muhajirin dan Ansar yang ikhlas, di samping kelebihan dan keutamaan mereka dengan sifat-sifat orang-orang munafik. 2. Firman Allah wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Pada ayat 2, ayat ini menyatakan tidak sempat berlaku pun peperangan sebenarnya dengan Bani Nadir. Mereka hanya dikepung dan Allah telah menimbulkan rasa gerun dan gentar di dalam hati mereka untuk menghadapi tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya, harta-harta yang ditinggalkan mereka diperolehi Rasulullah dan para sahabat sebagai harta fai. Andainya perang berlaku, harta-harta itu tentu menjadi harta ghanimah. Kalau berperang jadi harta ghanimah. Kalau tidak berperang macam berlaku dalam peristiwa ni, dia jadi harta fai. Jadi hukum fai tak ada di dalam surah ni. Jadi mereka diberi pilihan untuk pergi. Tidak bunuh. Jadi pergi itu boleh bawa sebanyak mana yang kamu boleh bawa. Mereka bawa habis. Kalau jendela, pintu jendela boleh cabut, yang mereka cabut pintu jendela tu bawa. Pergi. Naik unta, naik keledai, sebanyak mana yang kamu boleh bawa. Yang lain-lain semua kamu kena tinggalkan. Itu tegas hukum Rasulullah SAW sebagai ketua negara tu. Macam itulah caranya. Macam tu. Sekarang ni penduduk pakar setengah-setengah orang dia tak boleh masuk Malaysia sampai bila-bila. Dia ada pakar. Ada dalam bentuk buah negeri, ada dalam bentuk tak boleh masuk. Sampai bila-bila. Tak boleh masuk. Itu. Dia kena buat begitu. Memang itulah baru berdaulat. Negara mana-mana pun yang berdaulat dia begitu. Tak pelik lah kalau macam ni. Teruskan. 3. Firman Allah, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah, pada ayat 4 menjelaskan jenayah yang dilakukan oleh kabilah Yahudi Bani Nadir, iaitu mereka telah merancang untuk menghancurkan negara Islam dari dalam. Itulah sebabnya mereka dihukum supaya meninggalkan Madinah dan dibuang negeri. 4. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam diperolehi daripada firman Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ayat 7. Walaupun ayat ini pada asalnya berkait dengan hukum-hukum fai, tetapi berdasarkan makna umumnya ia dianggap sebagai salah satu prinsip utama ekonomi Islam, iaitu Islam tidak suka kekayaan hanya berkisar dan berputar di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Sebab itu Islam ni dia bukan macam kapitalis. Kapitalis ni dia memang orang yang kaya semakin kaya. Belonggok kekayaan pada dia. Tak buat keluar duit pun tak apa. Sebab itulah dalam Islam ni ada hukum zakat, ada hukum apa tujuannya? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Itu falsafahnya. Supaya kekayaan itu tidak terkumpul pada orang-orang kaya saja. Mana orang miskin pun ada peluang untuk naik. Tidak kata tak ada peluang. Tapi kalau dalam sistem kapitalis ni dia tekan, akhir sekali tak ada apa. Orang miskin tu semakin miskin. Kalau berhutang pun kena riba pula, teruk juga. Kena tekan pula di situ. Jadi nak dapat peluang tu
nak buat modal apa semua, tak ada. Sebab sistem zakat apa semua tak ada. Sistem fight misalnya, tak ada. Tapi masalahnya fight tu dia kena berperang dulu. Dia kena ada dulu perlawanan dulu. Musuh lari barulah dapat fight. Sekarang ni tak ada lah masalah tu. Tapi zakat tu kan ada. Zakat tu ada. Jadi cuba kita tengok pembahagian zakat tu kenapa disuruh bagi kepada orang ni orang ni. Tujuannya inilah yang sebut dalam ayat ni lah. Supaya harta itu tidak berputar, berkisar di sekitar orang-orang kaya sahaja. Lepas tu kalau orang kaya tu dengan adanya sistem riba semakin kaya, dia tak payah susah pun. Orang ni berhutang susah, tak boleh bayar, lewat sikit naik berganda-ganda. Kadang-kadang berpuluh-puluh kali ganda daripada hutang asal tu kena bayar semuanya. Tak ada langsung belas kasihan, tolong menolong dalam masyarakat itu. Jadi yang susah semakin susah, yang senang semakin senang. Akhir sekali ekonomi negara ni dikuasai oleh segelintir orang je. 10 orang atau 5 orang saja. Semua harta ni di bawah dia semua. Itu teruklah kalau dah jadi begitu negara ni, teruklah. Islam tak mahu macam tu. Teruskan. 5. Kedudukan sunnah dalam perlembagaan undang-undang dan syariat Islam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat 7. Ayat ini jika dilihat dari segi konteks asalnya ialah berkaitan dengan harta fai yang diperolehi daripada Bani Nadir. Soal pembahagiannya tidaklah harus dipertikaikan kerana pembagian harta itu tidak seperti harta ghanimah yang diperolehi dalam peperangan Badar yang mana perinciannya telah pun diberikan di dalam surah Al-Anfal ayat ke-41. Dan jika ia dilihat dari sudut perundangan, maka ia menjelaskan tentang kedudukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berupa qauli, fi'li atau taqriri. Mana-mana yang sahih daripadanya boleh dijadikan landasan untuk perlembagaan undang-undang dan syariat Islam. Sumber utama rujukan undang-undang Islam yang berasaskan wahyu ada dua. Pertama, Al-Quran dan kedua hadis-hadis sahih. Adapun sumber-sumber yang lain semuanya bukan sumber utama. Ia hanya terbit dan terhasil dari dua asas tersebut tadi dan semuanya berasaskan ijtihad manusia yang tidak maksum. Perlu sekali dibezakan antara rujukan asasi dan sekunder untuk undang-undang dan syariat Islam. 6. Firman Allah wa huwal azizul hakim pada ayat 1 dan 24 iaitu ayat pertama dan juga terakhir mengandungi dua sifat Allah iaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Segala-gala yang berlaku terhadap pembuangan negeri Bani Nadir, harta fai yang diperolehi dari mereka dan lain-lainnya adalah merupakan fenomena dua sifat Allah tersebut. Cuba tengok kan. Itu benda yang kita selalu sebut. Kadang-kadang dia sifat Allah itu disebut di awal macam di sini ayat 1 dan ayat 24 disebut. Cuba tengok. Ni kan. Ni Al-Hashr. Wa huwal azizul hakim. Ayat 1. Jadi bila sebelum pada ni kan kita dah bertemu dah Al-Azizul Hakim, Al-Azizul Rahim. Apa makna Al-Aziz itu? Kerana sifat Al-Aziz itulah Allah memerintahkan supaya dihalau, dibuat negeri itu. Di satu pihak kan sedih tu, teruk tu. Sedih lah terpaksa kena tinggal harta benda, tanah air kena tinggal. Tapi orang yang aziz dia boleh buat macam tu. Mana pemerintah Islam pun kena macam tu lah. Dia tak boleh duduk main lembu, orang buat jenayah besar macam mana, nak guling kerajaan, nak rampas kuasa, menganggap kuasa yang ada tu tidak sah dan sebagainya pun kita biarkan juga. Kalau macam tu tak lama hancur negara. Dia kena ada sifat aziz itu. Al-Hakim dan bijaksana. Bijaksana mana orang tak boleh kata apa. Kalau macam sekarang ni, Tuhan yang bijaksana macam mana? Dia buat neraka. Manusia sepatut tak boleh kata apa. Sebab apa? Kamu ada ke tidak penjara? Ada. Kamu boleh terima. Orang yang cerdik dia akan terima. Akhirnya patut neraka ada pun. Kita pun ada juga ni penjara. Ada hukuman hukuman berat, hukuman bunuh sampai ke peringkat bunuh. Penjara seumur hidup. Mana-mana negara pun terima. Buah negeri. Ni pun macam tu juga. Jadi orang tak boleh nak takwil. Tak boleh kata ni harta dapat kat dia, harta orang. Dah kamu buat macam tu, patutlah.
Cuba kamu hidup dengan baik, dengan tenang, dengan patuh, taat setia kepada negara. Tak akan berlaku begitu. Tak akan berlaku begitu. Lepas tu kita tengok pula ni. Cuba tengok ayat yang terakhir, wa huwal azizul hakim. Mana dibuka dengan rangkai kata tu, ayat tu tidak sepenuh, bukan ayat sepenuhnya, sebahagian daripada ayat. Tapi ditutup dengan dua sifat Allah. Itu kenapa? Mana di situ kita nampak surah ni sifat dia, mizaj dia macam mana. Kita nampak gabungan di antara sifat aziz dan hakim. Seseorang pemerintah, pemimpin negara, dia kena ada dua ni, barulah selamat. Sebab itu Nabi dia boleh jaga negara dia, lepas tu negara dia semakin kuat dan dia boleh melebarkan sayap dia, boleh. Sebab dia ada ni lah, Al-Azizul Hakim, dia pakai. Begitu cara Allah SWT ajar kita memerintah. Jangan terlalu lembut sangat, jangan terlalu kasar sangat, biar di tengah-tengah. Kalau nak buat sesuatu, biar ada alasan. Itulah cara hakim, orang yang bijaksana. Orang tak akan boleh kata kat dia. Sebab apa? Kamu terima. Begitu. Jadi wajar. Kewajaran tu ada. Patutlah. Kalau sekali dengar tu, kalau tak tahu, orang kata, kerah, kasar. Tapi bila dengar, patutlah. Itu hakim. Dia buat tu ada hikmat dia. Dan hikmat dia tu bila orang tahu, orang akan boleh terima. Orang tak akan kata apa pun. Begitu. Jadi pemerintah tu dia kena buat sesuatu yang orang tak boleh kata apa. Jangan jadi modal pula untuk orang nak kritik, jadi modal pula. Itu tidak hakim. Orang yang hakim ni dia buat tu orang tak boleh kritik dia. Yang dia buat tu orang akan apa? Bagus. Itu yang terbaik. Bahkan kalau orang kritik dia jawab balik, orang akan senyap. Betul. Orang akui betul. Itu cara hakim. Cara hakim itu lah. Kemudian kita pergi pula kepada surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Ini surah ke-60, bilangan ayatnya 13 sahaja, termasuk dalam surah Madaniyah juga. Jadi kalau surah-surah Madaniyah ni kan, sebagaimana yang kita dah tengok dah yang lepas-lepas, kebanyakan dia berkait dengan kemasyarakatan, undang-undang, negara, pemimpin, ketua negara, peran, apa semua ni. Ini menunjukkan peran apa tu dia kena duduk di bawah negara. Barulah padan. Bukan seorang dua pergi keluar nak join grup tu grup ni, jadi mangsa lah kebanyakannya. Bukan gitu caranya. Dia kena negara. Cuba tengok Nabi berperan ni, tidak negara semua. Setelah ada negara, sebelum tu sabar. Itu yang kita kena belajar. Tapi negara ada pun kena tahu juga kemampuan kita setakat mana. Kena tahu. Kita boleh buat peluru berpandu dah ke? Kita nak lawan tu orang berapa dia ada. Itu yang dia bagi tahu. Berapa ada peluru berpandu dia, macam-macam ada. Sekarang ni canggih senjata apa ni dalam bentuk ni drone macam-macam. Ada dah ke kita? Orang yang kita nak lawan tu ada semua tu. Dia tak payah mari. Bukan macam dulu, zaman dulu. Beradab depan kena tetak. Aku tetak kamu, kamu tetak aku. Bukan. Dia lepas di negara dia. Dia mari hancur negara kita. Tak boleh buat apa. Jadi kena sedar benda tu. Nak lawan pun. Jadi Allah SWT tahulah kemampuan kita. Mampu ke tidak tahu? Tidak mampu. Dah tahu tidak mampu, kena lengkapkanlah diri itu. Kena lengkapkan diri itu. Kalau kita tidak melengkapkan diri, mula-mula sekali dari segi ekonomi itu kena kuat dulu. Kuat ekonomi. Cuba tengok, tidak punya peran. Cuba Jepun tu, dia ekonomi dia kuat tu. Dia boleh jadi kuasa pula tu. Dari segi ketenteraan tidaklah, setelah dia kalah ni. Bagus juga ada. Sebab tu kata tidak semua orang kafir ni setiap kali tindakan dia tu tidak bagus. Kalau tidak kita ni jadi dijajah oleh Jepun lah. Dia tak ada peri kemanusiaan pun. Kita dengar cerita zaman Jepun dulu, orang tua dulu teruk lah. Nasib baiklah mereka tu pergi lepas bom dua butir senyap. Maka kita pun jadilah begini.
Itu benda. Pada ketika tu Jepun tu kuasa tentera juga, tapi tak gerak. Tak mampu nak lawan dengan mereka tu. Dengan Barat tu tak mampu lagi. Jadi tu tahun bila tu? Learning macam mana? Jadi kena sedar. Jadi ikut mana-mana pun kita kena kuatkan diri kita tu. Tuhan dah sebut dah kan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kena siapkan untuk menghadapi mereka tu, persiapan kekuatan, segala bentuk kekuatan. Ekonomi kekuatan, keuangan kekuatan, pendidikan kekuatan, masyarakat yang berilmu kekuatan, senjata kuat pun kekuatan. Itu. Kalau tidak, sekejap je. Orang boleh mari serang kita, ambil negeri kita, habis. Yang dulu-dulu pun gitulah. Dulu-dulu kalau kita baca sejarah, tu selatan Thailand tu Malaysia, Melayu lagi, tanah Melayu. Kenapa boleh kukau orang? Benda-benda gini lah. Politik tu. Sebab itu penting politik. Tapi politik biar semakin kuat. Jangan semakin tanah kita boleh kat orang. Jangan begitu. Itu politik apa macam tu. Tu. Jadi dalam Quran ni, cuba tengok. Islam kan politik semakin luas, semakin banyak negara. Tu baru politik betul. Bukan dulu betul-betul orang kita budaya sama, makanan pun sama, bahasa pun sama. Tiba-tiba jadi terpisah. Kelemahan tu ikut mana-mana. Kena akui kelemahan tu. Lepas tu kita nak duduk dalam kelemahan tu sepanjang masa tu, kena berubah lah. Begitu. Kena berubah. Jadi bilangan paragraf 4 sahaja. Baik, terlebih dahulu kita kena tengok mesej pertama. Arahan tentang kerakyatan negara Islam. Nak jadi rakyat negara Islam ni macam mana? 2. Polisi luar negara Islam. 3. Kesetiaan terhadap negara Islam. Setia terhadap negara ni macam mana orang panggil? Lepas tu kita nak jatuhkan kerajaan itu cerita lain. Tak apa nak jatuhkan kerajaan itu dalam batas yang dibenarkan, boleh. Tapi tidak setia terhadap negara, itu tak boleh. Yang keempat, arahan supaya memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir dan musyrikin seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang kelima, arahan memutuskan hubungan dengan kerajaan-kerajaan kafir. Ada ketikanya kita putuskan hubungan, ada ketikanya kita jalinkan hubungan yang mesra. Itu telah dilakukan oleh Nabi SAW dahulu. Okey. Baik. Paragraf 1 ayat 1 hingga 7, kesetiaan orang-orang mukmin sejati kepada negara Islam. Paragraf 2 ayat 8 hingga 9, polisi luar negara Islam. Paragraf 3 ayat 10 hingga 12, undang-undang kewarganegaraan untuk orang-orang perempuan dan pertukaran mas kahwin. Paragraf 4 ayat 13, arahan supaya setia kepada negara dan memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Itulah kandungannya secara kasar. Baik, untuk lebih terperinci tengok yang di bawah tu, zaman diturunkan. Baca lagi Umar. Zaman diturunkan. Surah Al-Mumtahanah diturunkan di antara bulan Zulqa'dah tahun ke-6 ketika berlakunya perjanjian damai di Hudaibiyah dan pembukaan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu antara tahun ke-6, ke-7 dan ke-8 Hijrah. Seorang sahabat yang merupakan salah satu ahli Badar bernama Hatib bin Abi Balta'ah telah menghantar sepucuk surat kepada orang-orang Quraisy dengan maksud menyelamatkan ahli keluarganya yang berada di Mekah. Ia menulis surat itu sebelum berlakunya peristiwa pembukaan Mekah. Surat itu dijadikan kepada surat itu ditujukan kepada ketua-ketua orang-orang kafir Quraisy Mekah melalui seorang perempuan. Di dalamnya ia mendedahkan satu rahsia ketenteraan yang sangat penting, iaitu Rasulullah SAW telah pun membuat persiapan untuk menyerang Mekah. Pada ketika itu ramai orang-orang perempuan Islam sampai ke negara Islam di Madinah setelah berhijrah dari Mekah, yakni Darul Kufur. Dan daripada hijrah mereka timbul bermacam-macam persoalan. Antaranya ialah tentang taraf kewarganegaraan, kesetiaan mereka kepada negara, soal pertukaran mas kahwin dan sebagainya.
Itu adalah antara masalah yang timbul pada ketika itu. Dari segi tertib kitabi, surah Al-Hadid terlebih dahulu diturunkan, kemudian surah Al-Mujadalah, kemudian surah Al-Hasyr, dan akhir sekali surah Al-Mumtahanah. Sementara dari segi tertib nuzuli pula, surah Al-Hasyr adalah surah pertama yang diturunkan. Ia diturunkan pada Rabiul Awal tahun ke-4 Hijrah. Kemudian surah Al-Hadid pula pada permulaan tahun ke-5 Hijrah. Selepas itu surah Al-Mujadalah di akhir tahun ke-5 Hijrah. Dan paling akhir diturunkan ialah surah Al-Mumtahanah. Ia diturunkan di permulaan tahun ke-8 Hijrah sebelum berlakunya pembukaan Mekah. Itulah ceritanya. Zaman diturunkan. Seterusnya, baca. Berkaitan surah Al-Mumtahanah dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Mujadalah yang lalu pada ayat ke-14 telah pun dikatakan berkenaan orang-orang munafik. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Di dalam surah Al-Hasyr yang lalu pula didedahkan bahawa orang-orang munafik itu tidak benar dan dusta dalam penafian mereka, terlibat dalam menyokong orang-orang Yahudi semasa perang. Ayat 11. Di dalam ayat terakhir surah Al-Mumtahanah ini pula, orang-orang Islam diperintahkan dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. 13. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Surah ini menjelaskan bahawa perhatian yang serius perlu diberikan terhadap pergerakan orang-orang munafikin demi meneguhkan kedudukan negara Islam. Selain itu, umat Islam juga diarahkan supaya berhati-hati terhadap pengintip-pengintip dari luar, khususnya dari kalangan wanita dan orang-orang yang ada hubungan dengan negara musuh. Orang-orang Islam yang ikhlas diperintah supaya mengutamakan Islam daripada keluarga dan kaum kerabat seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. 2. Firman Allah, La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ayat 1 menyatakan polisi luar negara Islam. Di dalamnya diperintahkan umat Islam supaya tidak mengambil musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang-orang Islam sebagai teman yang rapat. Mendedahkan rahsia negara kepada musuh dan rahsia-rahsia ketenteraan adalah suatu perkara yang sangat besar kesalahannya. 3. Melalui firman Allah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah. Ayat 3, orang-orang Islam difahamkan bahawa sanak saudara dan keluarga yang kadang-kadang dikasihi oleh seseorang yang ikhlas sekalipun sehingga ia tidak setia terhadap negara Islam, semuanya tidak berguna kepadanya di hari kiamat nanti. Ini kalau kita tengok banyaklah kandungannya, pengajaran yang terdapat di dalam surah Al-Mumtahanah ini. Al-Mumtahanah maknanya perempuan yang diuji. Perempuan yang diuji. Maknanya kenapa diuji tu? Diuji daripada Mekah mari ke Madinah. Perempuan-perempuan. Dan biasa orang perempuan ni bila-bila masa orang guna untuk pengintip, untuk pengintipan, untuk jadi spy, untuk jadi pengintip. Biasalah zaman sekarang ni lagilah meluas penggunaannya negara-negara orang kafir kan, dia bukan ada apa halangannya pun nak dedak aurat ke nak apa sampai melakukan hubungan seks sekalipun secara haram, dia tak jadi masalah. Yang pentingnya sampai maksud dia, sampai maksud dia. Orang perempuan selalu digunakan. Jadi yang pergi daripada Mekah tu pergi ke Madinah tu boleh jadi yang betul ikhlas, yang berhijrah lari daripada negara kafir pergi kepada negara Islam. Boleh jadi juga tidak begitu, ada keadaan lain, ada pengintip, ada spy-spy yang dihantar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah tu supaya duduk dalam masyarakat Islam ni dengan tujuan mengintip, mengintai mencari rahsia-rahsia negara, kemudian dihantar kepada mereka. Boleh jadi begitu. Sebab itulah ada ujian ini. Ujian ni baik kalau kita tengok di dalam, dia duduk di mana? Duduk sini di akhir ni. Ni
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin. Bila datang kepada kamu orang-orang perempuan mukmin berhijrah sebagai muhajirat. Jadi kamu tak tahu lagi macam mana hati mereka sebenarnya. Famtahinuhunna. Kamu kena uji dulu mereka. Tengok dulu, cek dulu. Jangan mudah-mudah nak terima tu, bagi pasport. Tu. Jadi negara mana-mana pun. Kau tengok negara kita, negara mana-mana pun gitu. Dia tidak mudah nak bagi kerakyatan. Kita ni pun lama duduk. Ada orang yang duduk 10 tahun tak boleh lagi. Masih lagi kad pengenalan merah. Bukan kad pengenalan biru. Kenapa tu? Ni. Sebab nak jadi warga negara bukan senang. Kena tengok dulu, kena cek. Macam-macam lah kita boleh buat. Dengan mengadakan kad ke, kad merah ke, kad biru ke, atau apa-apa kerajaan boleh buat. Tapi maksudnya nak cek dulu. Kalau kahwin dengan orang luar negara, dulu, setiap saya cerita ni dulu. Sekarang ni saya tak tahu macam mana. Kalau dulu, sebab dasar ni dia berubah-ubah, polisi kerajaan ni berubah-ubah. Kalau dulu, katakanlah perempuan, dia kahwin dengan orang negara lain, mari dulu. Perempuan itu tidak boleh nak dapat kerakyatan sepenuhnya seperti orang asal dengan mudah. Paling tidak 5 tahun dia tak boleh balik negara dia. Itu syarat. Syarat yang dibuat oleh negara masing-masing terpulang kepada kebijaksanaan pemimpin lah. Dia nak tengok dulu. Apa yang dia nak tengok? Nak tengok boleh bahasa Melayu ke tidak? Sebab di sini kan di dalam perlembagaan tu bahasa rasmi bahasa Melayu. Ini bahasa pengantar. Utamanya bahasa Melayu. Ada beberapa perkara yang tak boleh diubah. Nak tahu setia ke tidak setia kepada negara betul-betul nak jadi rakyat yang setia, kena uji dulu lah, tengok dulu. Kalau dia tak tahan 5 tahun nak balik, tak jadi. Balik tak jadi. 5 tahun. Lepas tu baru balik. Lepas tu kena bertemu dengan pegawai-pegawai tertentu, cek, tanya bahasa dia berubah atau tidak. Sejauh mana dia tahu rukun negara ke apa ke. Itu. Sekarang ni pun orang guna benda tu. Jadi Nabi buat dah benda ni. Dalam Quran pun sebut famtahinuhunna. Uji dulu mereka. Jangan terus terima. Tengok dulu. Kalau terus terima macam-macam lah jadinya. Bukan senang. Rakyat yang sedia ada tu pun susah. Tak cukup makan, tak ada kerja. Nak ambil orang lain pula. Satunya rakyat sendiri tu akan marah. Yang keduanya betul ke tidak tu? Takut-takut musuh. Takut-takut musuh jadi apa untungnya? Merugikan, bahkan membahayakan negara. Padahal Allahu a'lamu bi imanihin. Allah tahu sebenarnya iman mereka. Masalahnya kamu tu tak tahunya. Allah tu memang tak tahu. Orang ni beriman betul ke, orang ni munafik ke, orang ni pengintip ke, orang ni spy ke apa ke, dia tahu. Allah tahu. Mana setelah kamu uji, kamu cek, tengok, ikutlah, kamu fikirlah macam mana yang sesuai dengan keadaan semasa tu, nak buat peraturan macam mana. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kamu yakin mereka itu beriman, cara kita manusia lah tak tahu hakikatnya, Allah tahu. Jangan sekali-kali jangan kamu kembalikan mereka kepada orang kafir. Jangan. Ini polisi ni. Katakanlah orang luar negara ni dia aniaya. Sebab itu negara kita dibagi perlindungan kepada orang Rohingya, dibagi perlindungan kepada orang Kemboja dulu, dibagi perlindungan kepada setengah-setengah orang Palestin, setengah-setengah orang Bosnia dulu. Ketika orang Islam dianiaya di tempat-tempat tertentu tu, kan negara kita antaranya yang menerima. Baguslah tu. Dia pakai ni lah. Jangan kembali kepada orang kafir. Oh, dia bukan ayat kita, dia bukan ayat kita, ikut dia lah, balik. Balik kena sembelih lah. Ni perempuan pula kena seksa apa dia akan buat terhadap perempuan ni. Lagilah kalau lelaki pun tak boleh. Jadi kita ni sebagai orang-orang Islam, ada negara sendiri, berdaulat, tak boleh ke nak tolong saudara kita sekadar tu? Sebab itulah ada hati perut lagi ke mana-mana. Alhamdulillah. Walaupun memang lemah, tak nafi. Negara-negara Islam ni lemah sebab banyaklah kelemahan dia sebabnya. Tapi bila berlaku begini, cuba tengok, Turki minta,
Arab Saudi bagi bantuan begini-begini. Malaysia bagi, Indonesia bagi. Cuba tengok. Kenapa tu? Inilah. Ini benda ni boleh buat di negara. Kalau saya kata kita nak, tak boleh. Negara kena buat. Pemerintah, pihak berkuasa yang boleh buat benda ni. Apa? Walaupun kita kata, dia tu suami dia ada sana. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahum. Wa la hum yahilluna lahunna. Mereka ni perempuan-perempuan ni tidak halal lagi kepada suami dia di sana. Suami-suami dia di sana tu tidak halal lagi kepada mereka. Dah berbeza agama. Agama tu penting kena jaga. Saudara-saudara. Jangan main-main. Kita ada kuasa sikit, kita buat setakat yang ada tu. Jangan tak buat langsung. Begitu. Ini dasar macam mana pertukaran kerakyatan ni. Nak jadi rakyat kita macam mana. Lepas tu peraturan yang lebih terperinci lagi boleh dibuat. Kita fikirlah. Sesuai macam mana misalnya. Kalau tempat kita, orang sebut kad pengenalan merah. Apa tu? Kad pengenalan biru. Dah dia. Faham dah. Itu cara kita buat. Zaman Nabi tak ada buat. Tak apa, itu urusan dunia. Buatlah apa yang patut. Kita nak pastikan dia ni tahu cita-cita, aspirasi orang kata negara ni macam mana. Kalau tak boleh bahasa Melayu macam mana? Ni duduk berapa lama dah, bahasa Melayu pun tak kerti. Pelat lagi. Gini kau orang cinta kepada negara. Orang yang setia kepada negara. Sanggup mati kerana negara. Gini kau. Dia ada prinsip-prinsip dia tu. Sebab itulah kalau kita tengok negara mana-mana pun memang begitu. Negara kafir pun dia buat. Kenapa tu? Tu orang Ukraine tu kena bom kan? Kena serang ke Rusia tu. Banyak mana? Pergi negara barat lah yang ambil. Istimewa. Di England dia apa? Bagi istimewa kepada demo tu. Sebab dia kira sekutu dia. Orang kafir pun ada. Bagi perlindungan, bagi pertolongan. Biasalah macam tu dunia. Jadi zaman Nabi telah buat dah. Ni golongan orang kafir, dia kena serang. Orang kita orang Islam pergi tolong dia. Walaupun dia kafir. Sebab dia sekutu kita. Orang kafir pun buat macam tu juga. Sekutu dia tu, dia tolong. Jadi tidak kata sekutu dia sama Islam. Tidak. Sekutu tidak Islam pun boleh. Itulah yang kita belajar daripada Quran ni. Ada sebut benda-benda ni semua. Ada sebut. Lepas tu cara bila masuk dalam negeri tu nak buat macam mana? Kerajaan boleh tentukan. Siapa dia bagi pilihan pula kepada rakyat ni. Siapa dia nak jadi bapa angkat kepada ni. Satu keluarga ni. Jadi supaya dulu keluarga saya pun ada terima. Beberapa jadi keluarga angkat lah untuk orang-orang kemuja ni. Apa? Boleh lah. Kerajaan fikirlah macam mana sepatutnya buat. Supaya dia ada macam golongan Ansar lah. Orang Muhajiri mari. Golongan Ansar. Dia patut bantu apa. Sekarang ni Alhamdulillah saudara-saudara kita daripada kemudian berapa ramai yang lebih maju lagi daripada orang tempatan setelah lama dan sudah jadi orang sini. Berapa ramai macam tu. Itu orang Islam ni dia kena fikir saudara-saudara dia, tapi kena jaga juga diri. Janganlah sampai jadi mangsa. Jangan sampai jadi mangsa. Keuntungan boleh kat orang, kita tak ada apa-apa. Janganlah macam tu. Lepas tu kita pergi kepada surah Saf. Surah Saf. Saf mana Saf? Macam Saf sembahyang. Tertib surah ke-61, bilangan ayatnya 14. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah juga. Bilangan paragrafnya ada 6. Basic utama surah, Kunu ansarallah. Jadilah kamu pembela agama Allah. Jika kamu berjihad dengan harta benda dan jiwa raga dalam keadaan betul-betul beriman, nescaya kamu akan menguasai dunia. Orang Islam hari ini untuk ganti, untuk memerintah, bukan diperintah. Nak sebut jajah tu tak boleh lah, bukan jajah. Sebab Islam dia tidak menjajah orang. Menjajah ni macam orang putih dulu. Inggeris tu dia jajah. Dia lah bangsa barat lah. Belanda ke, macam-macam lagi. Spanyol ke, Perancis ke, tu penjajah. Islam dia tidak penjajah.
Kalau masuk Islam, orang situ, raja situ tu terus jadi raja. Terus jadi raja. Dan tak perlu harta benda dia tu orang Islam dapat. Tak, dia tu kekal memiliki harta dia, kekayaan dia. Begitu dia berbeza. Baiklah. Paragraf 1 ayat 1, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana akan memenangkan Islam. Jadi Al-Aziz Al-Hakim, selalu sifat ini disebutkan. Paragraf 2 ayat 2 hingga 4, kecintaan kepada Tuhan bergantung kepada kesanggupan berjihad. Itu bukti nak tengok cinta ke tidak. Dakwa tu boleh belaka, semua boleh dakwa. Tengok sejauh mana orang tu sanggup berjihad. Berjihad ni tidak semestinya dengan pedang, dengan senjata tu. Jihad di luar, mana dia. Kemuncaknya ialah situlah kemuncaknya. Paragraf 3 ayat 5 hingga 6, jangan menderhakai Rasul seperti orang-orang Yahudi. Jangan. Jadi tujuan yang cerita tentang Yahudi teruk gini-gini supaya kita tahu dia tu salah di mana, supaya kita tak ikut dia. Itu bukan kerana nak memburukkan bangsa dia, tidak. Bani Israel itu bangsa, kita tak ada bermusuh dengan Bani Israel itu, dengan bangsa tu. Yang kita bermusuhnya Yahudi itu, Zionis tu. Itu yang kita bermusuhnya. Sebab dia dah tak betul. Kalau dia betul, tak apa, dia pun kitab daripada langit juga. Masalahnya tidak begitu. Paragraf 4 ayat 7 hingga 9, berita gembira tentang kemenangan Islam. Paragraf 5 ayat 10 hingga 13, 4 syarat untuk mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Paragraf 6 ayat 14, seruan supaya berjihad. Seruan supaya berjihad. Jadi semua ni dia kena berada di dalam saf yang betul, kokoh betul, macam satu binaan yang kokoh, barulah dapat. Sebab itu duduk semua ni dalam surah saf. Kita kena perbetulkan saf kita. Di tempat masing-masing itu kena kokoh, teguh. Baik, untuk lebih terperinci tengok zaman diturunkan. Zaman diturunkan. Surah As-Saff besar sekali kemungkinannya diturunkan pada tahun ketiga Hijrah, selepas orang-orang Islam mengalami kekalahan sementara dalam peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Ketika itu orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan orang-orang munafik secara khususnya perlu sekali diberikan pengajaran dan asuhan supaya mereka tetap pendirian dalam jihad, taat kepada ketua dan bersepakat serta berdisiplin. Berkaitan surah As-Saff dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Mujadalah, surah Al-Hasyr dan Al-Mumtahanah telah pun disebutkan secara terperinci aktiviti-aktiviti orang-orang munafik. Di dalam surah As-Saff ini pula mereka diseru supaya tidak menjadi jaguh bual, sebaliknya menjadi jaguh dalam perjuangan membela agama Allah dengan penuh keikhlasan. Mereka diseru supaya menjadi Ansarullah. Selain diberikan berita gembira tentang kemenangan Islam, diceritakan juga tentang beberapa petua dan tips untuk mengalahkan musuh-musuh dari luar. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Perkataan izhar dengan maksud kemenangan agama Islam disebutkan sebanyak 2 kali di dalam surah ini, ayat 9 dan 14. Kedua, alif lam yang terdapat pada perkataan ad-din surah ini adalah untuk menyatakan jenis perkataan din dalam bahasa Arab boleh bererti menyatakan jenis, berhenti dulu. Untuk menyatakan jenis. Perkataan din di dalam bahasa Arab boleh bererti kekuasaan, undang-undang, balasan baik dan balasan buruk dan lain-lain. Perkataan ad-din di sini dipakai dengan erti kekuasaan. Ia merangkumi semua jenis kekuasaan. Firman Allah, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, bererti untuk Allah menyatakan Islam mengatasi semua jenis kekuasaan yang lain, ayat 9. Jadi ini antara perkara yang penting kita ketahui, ya. Baik, kalau kita tengok surah Saf ni. Ini surah Saf. Ini termasuk dalam surah-surah yang orang panggil surah musabbahat. Surah-surah yang dimulakan dengan kata tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdiha, subhana. Sabbih isma rabbikal a'la, sabbih. Sabbihlah, tasbihlah mana daripada perkataan tasbih. Sabbaha lillah, yusabbihu lillah. Semua itu pecahan-pecahan daripada tasbih. Jadi
bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, segala yang di langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tasbih itu apa makna? Menafikan segala bentuk kekurangan, keaiban daripada Allah. Allah tidak lemah, Allah tidak kurang, Allah tidak aib sedikit pun. Siapa yang duduk kata begini, ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang di langit yang di bumi, begitu hakikatnya. Duduk puji Allah, duduk kata Allah tidak ada sebarang kekurangan. Bila tidak ada sebarang kekurangan, apakah perintah supaya berperang bunuh orang itu kurang? Zalim, kezaliman adalah kekurangan. Kezaliman, zalim tidak. Itu benda kena faham. Itu termasuk dalam kebijaksanaan. Al-Hakim. Al-Hakim. Tak ada perang langsung, orang mari serang kita pun kita tak buat apa. Itu lemah, orang panggil. Islam tidak mengajar kita hidup lemah. Kita hidup dengan mulia, mati pun dengan mulia. Itu diajar. Dengan sebab itu kita kena ada hakim, bijaksana. Macam mana nak menyesuaikan diri dengan keadaan. Kena ada kuasa. Ikutlah kuasa apa pun. Ada izzah, ada kekuasaan itu, kekuatan itu. Kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan apa saja pun. Yang naknya segala jenis kekuatan kita tu mengatasi orang lain. Jadi di sini kekuatan itu maksudnya. Kekuasaan Islam itu. Barulah boleh menguasai dunia. Cuba kita tengok kalau sekarang ni Amerika, semua orang akui kan? Orang takut. Sebab apa? Dia lebih. Dalam semua sudut, dia lebih. Kira-kira dunia lah, dalam kira-kira dunia tu lebih. Dari segi ekonominya. Jadi orang gerung, orang takut. Cuba tengok bangsa mana pun kalau dia, kekuatan dia tu banyak. Dalam banyak sudut kekuatan. Dia akan dimuliakan. Dia akan dipuji. Dia akan disanjung. Dia akan digeruni, ditakuti. Begitulah juga Islam dahulu. Islam dahulu, Nabi kata 3 bulan perjalanan jauh musuh, dah takut dah dengar Islam, gerung dah. Itu jadi pergi serang orang, pergi begitu gini ni, ini tidak kurang kok. Takut-takut kita kata kurang. Allah yang bagi hukum ni, Allah ni langit bumi semua menyucikan dia daripada segala kekurangan, daripada segala keaiban. Jadi itu bukan aib namanya. Kalau kita terpaksa bunuh orang pun, itu bukan aib, bukan kurang. Tidak membunuh lagi namanya. Dalam keadaan biasa tak boleh dikira membunuh. Tapi kalau kena pada masa dia, tidak. Jadi ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Duduk dalam surah ni lah. Kata nak memerintah, nak menguasai dunia. Kata nak jadi ketua. Kalau nak jadi ketua jangan cakap saja. Kena buatlah. Kena buat. Cuma tengok bangsa-bangsa yang maju tu, dia buat banyak. Dia bukan buat saja. Cakap kosong saja. Dia buat sungguh. Sungguh-sungguh. Dia buat. Dan dia, sehingga maju dalam segala-galanya. Orang pula pergi belajar dengan dia. Baru boleh. Kalau tidak, cakap sajalah. Kata buat kosong. Allah tak suka macam tu. Kabura maqtan 'inda taqulu ma la taf'alun. Kita kata kita terbaik orang Islam. Kita kata kita ni ummatan wasatah. Betul ke ummatan wasatah? Besar kemurkaan Allah terhadap orang yang kata barang yang dia tidak buat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Baca, selalu baca. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Manusia duduk tunggu kita. Iya ke begitu? Takut tak serupa dengan yang kita buat. Kita tidak pernah mengisi kehidupan kita, diri kita ni, untuk melengkapkan diri ni biar jadi layak jadi ummah ukhrijat lin-nas, ummatan wasatah litakunu syuhada'a 'alan nas. Semua ayat-ayat yang kita sudah bertemu dah tu sesuai ke tidak dengan kita? Biar sesuai. Lepas tu kalau dalam berjuang ni Allah SWT suka yang
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi berdisiplin, kukuh dalam saf yang betul-betul kukuh lah, seperti binaan yang teguh, yang kuat. Jadi caranya macam mana? Kena hormatlah kepada ketua, terutamanya Nabi. Itu ketua bagi kita semua. Jangan jadi seperti Nabi Musa dulu, sehingga kena kata kepada umat dia, pengikut dia. Padahal begitu banyaknya, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Janganlah kamu ganggu aku, menyusahkan hati aku, menyakitiku, dalam keadaan kamu dah tahu aku ni memang Rasul Allah. Kenapa duduk menyakiti? Aku ni Rasul Allah kepada kamu. Sama juga dengan Rasulullah. Sejauh mana kita ikut sunnah dia? Sejauh mana kita ikut ajaran dia? Apa yang paling menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, Nabi tak suka? Dakwa nak cakap saja, cinta kepada Nabi, tapi tak buat yang Nabi suka yang sebenarnya. Yang duduk buatnya pun Nabi doa pula tu. Yang Nabi tak ajar, ubah agama pula tu. Macam mana Nabi nak suka macam tu? Tu nombor satu. Kalau Nabi ada, dia suka ke tidak dengan cara kita buat tu? Bual kosong, dakwa-dakwi saja. Cinta kepada Rasul, kita setia kepada Rasul, tapi buatnya tidak. Buatnya tidak. Bila orang buat marah hadis sahih, dia susah. Sepatutnya gembira lah, suka lah. Tidak. Bila orang menentang khurafat, dia susah. Bila orang menentang bid'ah, dia susah. Pasal apa begitu? Itu tak kena tu. Dia kena betul-betul ikut Rasul. Ni semua ni ajaran dalam Quran ni yang Rasul bawa lah ni. Yang Rasul bawa. Begitu. Lepas tu kita tengok liyuzhirahu, izhar tadi. Liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dia hantar Rasul dia tu bawa petunjuk, bawa agama yang benar untuk apa? Dan kita telah berjaya ke buat benda ni sebagai umat dia. Liyuzhirahu ala ad-din kulli. Tadi makna izhar makna apa? Din itu makna apa? Itu kena faham. Kita dah bagi dia di sini. Izhar makna kemenangan agama Islam. 2 kali disebut di dalam surah ni. Mana kalau nak menang, nak memerintah dunia, nak menguasai dunia, nak bagi orang hormat kepada kita, dia kena beginilah, ikut ni. Jadi apa ad-din itu? Mana kekuasaan, ada kuasa. Liyuzhirahu ala ad-din kulli. Untuk menang bukan maknanya nak paksa orang masuk Islam semuanya, tidak. Islam itu yang berdaulat. Islam itu yang mengatasi lain, yang lain. Kuasa-kuasa lain duduk bawah dia. Macam mana kita kata? Macam sekarang ni lah. Malaysia pakai demokrasi, Indonesia pakai demokrasi, sana sini pakai demokrasi, Jepun pakai demokrasi, Korea Selatan pakai demokrasi, itu ini pakai demokrasi. Demokrasi itu main mana-mana. Itu. Bukan maknanya orang Perancis tu sendiri pergi mengentak dia. Orang pakai dia. Orang tahu ini terbaik. Kalau nak negara ni maju, kena pakai sistem. Kan semua pakai tu. Kenapa? Sebab mereka nampak itu yang baik lah tu. Itu baik lah. Jadi kita naknya, Islam ni nak orang kafir tu anggap Islam ni terbaik. Dari sudut segala-galanya, sistem apa pun, keuangan dia ke, pemerintahan dia ke, semua terbaik. Orang kafir pun nak. Orang kafir duduk berdoa, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Tu. Orang kafir duduk berdoa, ya Allah, ya Tuhan, keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim ni. Zalim. Dia terasa kezaliman dia. Dia tidak terasa terbaik. Ni sekarang dia duduk terasa terbaik lagi. Sistem kafir itu ikutlah apa nama pun. Dia rasa dia tu terbaik. Sebab itu teranggap-anggap nak terima orang Islam ni. Orang Islam sendiri. Orang kafir tu tak kira lah. Orang Islam sendiri. Jadi macam mana kalau macam tu?
Bila semasa Islam memerintah dulu, memanglah semua begitu. Dia nampak negara dia tu teruk. Kalau boleh Islam dia pergi serai dia lagi, dia suka. Sebab apa? Dia terlepas daripada kezaliman. Dia nampak sistem dia tu tak bagus. Islam dia tu tengok dah, yang jatuh di bawah Islam ni, duduk di bawah kekuasaan Islam macam mana kelebihan dia. Seperti mana orang lain ni lah duduk berjual tu kan, apa di Myanmar ke mana-mana nak demokrasi. Dia nampak demokrasi tu baik daripada kerajaan junta dia tu, kerajaan tentera dia tu. Dia nampak begitu. Jadi kita nak biar orang nampak Islam tu gitu. Itu barulah liyuzhirahu ala dini kulli. Bukan nak suruh dia masuk Islam. Dia tak masuk Islam pun tak apa. Orang Barat tu dia suka, Amerika dia suka dah, England dia suka dah demokrasi Barat tu, sebab orang terima dia. Orang terima, mudahlah dia, sebab sistem tu dia buat. Orang terima dia. Orang kata nasib baik, jasa dia lah ni kita boleh pakai. Begitu. Padahal negara tu masing-masing, negeri tu mereka cara dia, tapi pakai sistem dia. Yang kita naknya pakai Islam tu lah. Sebab memang Islam tu yang terbaik dari segi undang-undang, dari segi apa. Tapi kena buktikanlah dulu, tunjuklah dulu. Jangan menakut-nakutkan orang. Jangan menakut-nakut kalau Islam ni mengentok jadi begini-begini. Jangan begitu. Kalau kita masih begitu, mana tak faham Islam lagi. Tak faham Islam lagi. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mana-mana pun tengok. Bi amwalikum, amwal dulu. Lepas tu baru anfusikum. Jangan nak gadai nyawa dulu. Kalau gadai nyawa dulu, macam mana kita nak merintah, macam mana kita nak boleh buat apa, dah mati dah. Jangan mati lagi, buat dulu biar sempat buat. Dia kena harta dulu bila-bila masa. Mana keuangan itu, ekonomi itu, keuangan itu sangat penting. Cara zaman Nabi, cara derma, cara infak, cara begitu. Sekarang ni kena kuatkan negara tu, bukan negara tu jadi kukuh, kuat ekonomi dia. Begitu. Sama juga, ni buat dengan derma, kata bagi buat masjid. Ni kerajaan buat tu, siap. Sama juga. Kerajaan tu bagi daripada kita juga. Cuma tidak secara langsung kita. Lebih senang mungkin dengan cara begitu. Lebih banyak lagi duit. Kuatkan negara tu. Dia stabil. Dengan stabil. Jangan tidak stabil. Kalau tidak stabil, tak kuat. Dari segi keuangan, ekonomi. Tujahidu nafi sabilillahi bi amwalikum. Dengan harta kamu dulu. Memang begitu cara. Lepas tu kita surah apa ni? Al-Jumu'ah, setakat tu dulu. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam.